Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih pada Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan pada hari ini. Saya Jempol adalah kawasan yang dilanda banjir pada 31 hari bulan 12 tengah malam tahun baru pada tahun 2022 yang lalu. Dan Jempol adalah kawasan yang sangat terkesan berbanding dengan yang lain tak mengalami banjir. Terlebih dahulu juga saya mengucapkan taziah kepada semua mangsa banjir di seluruh negara. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua kaki tangan awam, NGO dan orang ramai yang telah membantu, termasuklah MOF, ICU, Bomba, JKM dan lain-lain. Syabas dan terima kasih kepada mereka yang prihatin sikap tanggungjawab yang ditunjukkan. Semoga semangat keluarga Malaysia ini akan terus tersemat di hati sanubari semua rakyat Malaysia. Tan Sri, Datuk Seri, fenomena banjir bukanlah satu perkara yang asing, khususnya apabila tiba monsun timur laut pada setiap tahun. Kebiasaan kawasan yang bakal terlibat telah pun dijangka awal seperti negeri di pantai timur. Sebelum ini membincangkan perkara yang lebih besar, saya ingin mengetahui sejauh manakah perjalanan kita untuk mengatasi masalah banjir yang berulang dan telah dijangka lebih awal. Mengapakah negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan sebagainya mesti diletakkan pada setiap tahun banjir? Dan apakah tindakan pencegahan yang telah dilakukan oleh kerajaan bersama kerajaan negeri yang terlibat untuk mengatasi masalah banjir yang berulang? Kesiapsiagaan kerajaan negeri sudah pasti ianya banyak terlibat pada kerajaan-kerajaan negeri yang mana jawatankuasa bencana di setiap negeri telah pun ditubuhkan. Banjir yang melanda 8 negeri bermula 18 Disember. Yang baru ini yang sangat membimbangkan, puluhan rakyat menjadi korban dan puluhan ribu rakyat terpaksa dipindahkan. Banjir besar berlaku di Selangor ataupun di Lembah Kelang adalah tragedi yang diingati selepas ini. Pada hari kejadian, ribuan pengguna jalan raya terperangkap dan puluhan ribu mangsa terbiar lebih 24 jam tanpa menerima bantuan. Sehingga mereka terpaksa meminta bantuan sukarelawan dan membuat rayuan di media sosial. Kebanyakan mangsa pula hanya dapat keluar selepas 48 jam terperangkap, iaitu setelah air mula surut. Di manakah kerajaan negeri pada hari kejadian dan apakah peranan sebenar sepatut dimainkan oleh kerajaan negeri? Kesepakatan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menjangkakan kemusnahan yang dahsyat yang berlaku di beberapa kawasan lokaliti dan penempatan termasuklah di Jempol. Musibah yang berlaku telah menunjukkan kepada kita bahawa tiada persiapan yang rapi dan kesepakatan jelas antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Misalnya di Jempol, PPS di Kampung Jawa tidak dibuka. Walaupun ketika itu mangsa banjir nak menuju ke tempat tersebut kerana tidak dapat arahan daripada pegawai daerah untuk membuka. Ini telah pun menunjukkan di kampung. Kampung ni berdekatan maknanya kawasan banjir, Kampung Datuk Johan, yang mana kawasan ini adalah kawasan pertempatan banjir tetapi tidak dapat izin daripada ketua kampung, maka mereka ini bersadai di luar selama 5 ke 6 jam supaya tidak dapat masuk kawasan penempatan tersebut. Ini juga menunjukkan kelemahan sistem ataupun persiapsiagaan kita di setiap negeri. Begitu juga negeri-negeri perlu memikirkan bagaimana pemindahan warga yang kerap kali duduk di tepi-tepi sungai ini dipindahkan kepada lot-lot baru, di mana lot tersebut jauh daripada sungai dan mungkin ianya tidak dilanda banjir. Ini peranan kerajaan negeri yang perlu dibuat bersama dan kerajaan persekutuan menyediakan peruntukan membina rumah sebanyak 51,000. Infrastruktur yang disiapkan di PBS menunjukkan kita perlu menambah baik kebanyakan peralatan yang digunakan, contohnya PBS di sekolah. Sekolah ini kebanyakan adalah bilik-bilik belajar sekolah kerana tempat pembelajaran pun untuk menyediakan tandas, bilik sembahyang dan sebagainya ianya tidak mencukupi. Jadi diharap pusat PBS ini dikenal pasti supaya ianya dijadikan penempatan banjir, di mana perlu diadakan surau, perlu diadakan bilik mandi yang selesa
begitu juga dengan tandas. Ianya telah berlalu begitu lama dan isu ini sepatutnya kita tidak lagi menunding jari di mana-mana pihak. Kementerian yang bertanggungjawab, contohnya Kementerian Pelajaran, perlu menyediakan kawasan penempatan banjir sementara yang telah disebutkan sebentar tadi. Mengenai agihan wang bantuan wang ehsan RM1,000, saya ucapkan tahniah kepada kerajaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Hanya tempoh 10 hari saja, ada kalanya mereka ini tak sempat balik ke rumah, duit RM1,000 ini telah pun diberi kepada rakyat yang terkesan ataupun mangsa banjir yang saya sebutkan tadi. Iaitu saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ICU, JPM, Menteri Keuangan dan lain yang telah bertindak secara tuntas, dan tak lupa juga kepada NECMA. Ia juga menyalurkan peruntukan berupa bantuan kemah dan sebagainya. Saya dah tamat ni. Sikit lagi. Pasal kawasan banjir ni dia kena tu. Jadi saya mohon juga kepada Menteri tentang kemudahan bantuan bencana, siapakah individu yang layak memohon dan berapakah jumlah pembiayaan maksimum PKS dan perusahaan mikro di bawah kementerian tersebut. Begitu juga aset-aset bomba yang saya difahamkan telah memohon peruntukan sebanyak 16 juta, iaitu pembelian bot 60 biji, pembelian utility 4x4 50 unit, pam angkut dan peralatan 80 unit dan sebagainya. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang perlu kita beri keutamaan kerana mereka inilah bomba ini akan sampai dulu ke tempat banjir tersebut. Yang lain dari segi sukarelawan, saya harap perkara ini dapat kita centralizekan. Sukarelawan ini ramai untuk membantu. Yang datang daripada jauh, ada kata Abang Viva yang datang dengan bot di atas. Kalau boleh kita centralizekan supaya bantuan ini dapat dicapai ataupun dapat dibantu dengan segera. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kelab anak muda Jempol, persatuan beliau Felda dan juga lain-lain yang terlibat, termasuklah Yayasan Rezda, membantu menyalurkan bantuan kepada rakyat yang berada dalam keadaan kesusahan ketika itu. Dan lagi satu, saya nak menyentuh soal program jualan keluarga Malaysia ketika banjir ini. Saya harap Kementerian Kabinet SAP ini bertanggungjawab kerana jualan-jualan di musim banjir ini rakyat susah. Janganlah melepaskan hanya batuk di tangga kerana barang-barang yang dijual ini tidaklah merangsangkan rakyat, kerana dalam keadaan rakyat susah ini menyediakan potongan harga yang baik. Kalau ianya pergi ke kampung ini, biarlah jualan keluarga rakyat ini benar-benar mendapat impak kepada rakyat. Jadi saya harap perkara ini dapat pertimbangan dalam isu berkaitan dengan banjir dan juga masa-masa di depan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Sekarang seterusnya saya jemput Yang Berhormat Raup, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Jerai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.